Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar, warga pendidik PPD Tanah Merah khususnya dan warga pendengar sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam ruangan bicara ilmu, dan insyaAllah pada hari ini sambil kita santai, kebanyakannya berada di rumah, kita membawa suatu kisah ataupun suatu cerita ringkas yang boleh kita jadikan pengajaran. Yang mana ada seorang tetamu pergi berkunjung ke rumah kawannya yang merupakan seorang guru, isterinya guru, suaminya guru. Waktu berada di ruang tamu tersebut, dia lihat ada satu biji tasbih yang digabungkan. Orang Kelantan panggil wasbih. Ya, biji tasbih yang digabungkan panjang seperti tali. Maka ditanya tuan rumah tersebut, berapa jumlahnya? Dia jawab jumlahnya 1000. Mengapa? Untuk buat apa ni? Maka dia jawab, bini kita penat. Terkejut tetamu ni, apa pula kaitan bini dengan buah tasbih tersebut? Belum menjawab, dia ceritakan perkara lain ni. Sebelum dia menjawab tersebut, dia kata, cuba bayangkan, bangun pagi paling lewat pukul 5. Terus masuk dapur, masak air, sediakan sarapan, kita masih tidur. Lepas itu kejutkan anak, kita pun bangun, mandi, pergi masjid, solat subuh, balik rumah sesudah solat, anak dah siap tunggu untuk sarapan. Lepas itu sama-sama turun kerja, bini hantar anak yang tadika dan sekolah rendah, kita pula hantar yang sekolah menengah. Balik petang pula, sama-sama balik kerja dengan anak masing-masing. Bini terus masuk dapur sediakan makan tengah hari, walaupun masa tu dah tak tengah hari lagi. Kita berehat sambil baca surat khabar dan melayan telefon. Sesudah solat dan makan, bini berkemas di dapur, kita berehat, menonton televisyen atau terlena kekenyangan. Pukul 5 lebih kita bersiap, pukul 4 lebih kita bersiap untuk ke masjid untuk solat asar. Bini pula masuk dapur untuk menyediakan makan malam. Selepas solat asar, kita singgah di kedai kopi, sembang dengan kawan-kawan atau bermesyuarat dengan ahli keluarga mesyuarat tingkap. Pukul 6.30, bini dah siapkan makan malam. Lepas itu pastikan anak mandi, solat maghrib dan belajar Al-Quran dengannya. Kita pergi masjid, bawa juga anak, tetapi anak kunci aja yang bawa. Selesai solat isyak, kadang-kadang singgah kedai kopi lagi, sesi parlimen sidang rakyat. Bini pula tengok anak ulang kaji pelajaran, sambil lipat kain, menserika kain baju, kemaskan dapur, hinggalah selesai anak-anak tidur, barulah bini boleh berehat. Lepas itu, anak-anak tidur, kita pula yang kacau dia. Katanya lagi, kalau bini berletir terutamanya kepada anak-anak, dia akan gunakan tasbih tersebut. Buat apa? Apabila bini berletir, dia akan pegang biji tasbih tersebut dan berzikir. Makin kuat suara isterinya, makin kuat juga suara dia berzikir. Akhirnya sama-sama letih dan senyap. Kadang-kadang belum selesai 1000 kali dia berzikir, bininya pun dah senyap. Dan dia sambung lagi cerita. Sebenarnya kita ambil contoh Sayyidina Umar Al-Khattab katanya, iaitu pada suatu hari seorang hamba Allah pergi ke rumah Khalifah Umar untuk mengadu yang dia tak tahan kerana isterinya selalu berletir. Tiba di rumah Umar, kelihat dengaran isteri Umar juga sedang berletir. Lalu dia pulang. Keesokan harinya dia pergi lagi ke rumah Umar dan mengadu halnya. Lalu Umar menjawab, isteri kita letih kepenatan menguruskan rumah tangga, anak-anak dan lain-lain. Biarlah dia berletir. Bersyukurlah kerana dia telah melahirkan anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, memelihara dan mendidik anak-anak kita hinggalah mereka dewasa. Lantaran itu, orang tadi pun pulang ke rumahnya setelah mengetahui isteri Umar juga berletir kepada Umar, sedangkan beliau adalah seorang khalifah, sama telahan pula dia hanyalah rakyat biasa. Demikianlah juga
tindakan hamba Allah tadi, ya, yang berzikir sampai 1000 kali apabila isterinya beletir. Ada kalanya apabila isterinya melihat dia memegang biji tasbih, katanya dan isterinya tak jadi beletir. Itulah yang dikatakan secebis kisah yang boleh kita ambilkan sedikit pengajaran, ya, terutama kita sekali, terutama kita orang-orang lelaki ini yang bernama sang suami ini. Kadang-kadangnya apabila sebut kerja-kerja di rumah, banyaknya diuruskan oleh isteri ataupun ya oleh isteri kita. Memandangkan dia dalam keadaan tekanan, sama-sama balik daripada kerja, sama-sama ada masalah sendiri, sama-sama dalam keletihan dan sebagainya. Kadang-kala itu keluarlah perkataan-perkataan, ya, yang dikatakan sedikit beletir tadi. Tapi bagi suami yang faham situasi ini, akan melihat itu adalah sesuatu yang tidak membebankan. Biasalah orang perempuan. Pengajaran juga yang boleh kita dapatkan, iaitu alangkah baiknya jika si suami ini pula turut membantu isteri. Kalau tidak pun boleh membantu dengan tenaga, boleh support dengan ucapan-ucapan yang memberangsangkan, boleh memberikan perangsang ataupun membantu untuk menguruskan perkara yang boleh diuruskan. Seperti hal pendidikan anak, mentarbiah anak dan sebagainya, boleh dilakukan oleh suami tersebut. Jadi di sinilah yang dikatakan kesalingan. Saling tolong-menolong, saling faham memaham, saling bantu-membantu, dan aspek kesalingan inilah yang akan menjadikan rumah tangga yang lebih bahagia. Bercakap pasal ini, hal ini juga, kadang-kala bermasalah tadi kerana ada isteri dan ada suami, timbullah beletir, timbullah tak senang situ di sini. Mari kita lihat bagaimana pula rumah yang didiami oleh hanya ibu, iaitu ibu tunggal. Ibu tunggal ini terpaksa membesarkan anak-anak, ya, bukan terpaksa, ya, membesarkan anak-anak 5-6 orang kadang-kalanya yang sedang membesar tanpa yang bernama suami. Tetapi mereka mampu melaksanakan sebaik yang mungkin. Mereka mampu buat yang terbaik. Tidak ada masa nak beletir lebih-lebih. Tak ada masa nak merungut kerana dia tahu dialah yang akan memikul segala-galanya. Tahniah perempuan-perempuan, walaupun berstatus ibu tunggal, walaupun berpisah ataupun suami telah meninggal, tetapi mampu menjalankan tanggungjawab yang besar, dan agama memandang berat perkara ini, yang mana iaitu suatu ganjar yang sangat besar kepada seorang ibu yang mendidik ataupun membesarkan anaknya, dan terutama sekali ialah anak-anak yatim kerana kematian suami ataupun ayah kepada anak tersebut. Begitu juga yang berpisah, terpaksa membesarkan, ya, yang membesarkan seorang tanpa suami di sisi, maka ganjaran yang sangat besar di atas kesabaran, ketabahan. Dan kita lihat keluarga-keluarga yang sebegini dilimpahi berkat oleh Allah kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan, ya, kerana keikhlasan. Ya, apabila dalam satu perbincangan, apabila ditanya kepada orang-orang ataupun yang menjadi ibu tunggal tersebut, ya, tidak adakah cadangan untuk, ya, kahwin dan sebagainya, antara jawapan mulia yang diberikan ialah, saya tidak mahu berpisah ataupun saya tidak mahu kasih sayang terhadap anak-anak saya terganggu dan sebagainya. Walaupun itu boleh difikirkan, betulkah terganggu, tetapi paling tidak dia telah berfikir, ya, iaitu ia utamakan kasih sayang terhadap anak-anaknya ataupun nak memastikan anak-anak yang besar dengan keadaan yang baik. Justru bagi kita semua, terimalah yang seadanya. Yang ada pasangan, didiklah sebaik yang mungkin pasangan dan anak-anak kita. Yang berkeseorangan, hiduplah sebagaimana yang seadanya. Itu semuanya ialah lumrah dalam kehidupan. Orang kata ada orang yang tidak ada anak merungut, alangkah bertuah kalau ada anak. Kalau orang yang tidak ada anak ramai pula merungut, saya ada seorang atau dua saja. Tetapi yang penting bagi kita, kita menerima seadanya. Apa yang kita hadapi sekarang adalah yang terbaik Allah takdirkan kepada kita. Kita terima seadanya dan ingat balik konsep yang pernah saya sebutkan dulu, iaitu kita jangan banyak berfikir why me, why him. Kerana apa? Kerana takdir Allah. Allah boleh kata why not. Oleh itu, jangan kita persoalkan apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Kita hiduplah sebaik yang mungkin. Nak beletir, beletirlah.
tetapi pada tempat yang betul, pada masa yang betul. Kalau nak bercakap tentang perkara-perkara yang boleh membantu kejayaan dan kecemerlangan dalam keluarga, maka banyak aspek yang perlu kitanya, iaitu berlapang dada. Selamat menjadi ibu, selamat menjadi bapa, selamat menjadi ketua keluarga yang benar-benar bertanggungjawab. Mudah-mudahan kita mendapat keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.